Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Tajuk kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan. An Ummil Mukminin Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha qalat inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailun lil arab min syarri qad tarab futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hazihi wa halaqa bisbu'aihi al-ibham wallati taliha faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina as-salihun qala na'am idza kathura al-khabthu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, la ilaha illallah, celaka yakni binasa bagi bangsa Arab dari kejahatan, iaitu malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan hujung ibu jari dan hujung ibu jari yang sebelahnya, iaitu jari telunjuk, yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Saya Zainab binti Jahshin lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Lalu Nabi SAW bersabda, ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Keterangan hadis di atas menerangkan bahawa apabila di sebuah tempat atau negeri sudah terlampau banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasikan, maka kebinasaan pasti akan menimpa semua orang yang ada di tempat itu. Tidak hanya menimpa orang yang jahat sahaja, tetapi orang-orang yang soleh juga akan dibinasakan, walaupun masing-masing di hari kiamat nanti akan dihisap mengikut amalan yang telah dilakukan. Oleh itu, segala macam kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmikan, dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan, supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, akan tetapi ianya juga akan menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Dalam hadis ini, walaupun khusus disebutkan bangsa Arab, tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Tujuan disebutkan bangsa Arab secara khusus kerana adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri dari kalangan mereka, dan yang menerima Islam pada masa permulaan penyebarannya adalah kebanyakan dari kalangan bangsa Arab dan sedikit sekali dari bangsa yang lain. Begitu pula halnya dalam masalah yang berkaitan dengan maju mundurnya umat Islam adalah sangat banyak bergantung kepada maju mundurnya bangsa Arab itu sendiri. Selain daripada bahasa rasmi Islam adalah bahasa Arab, kemudian Ya'juj dan Ma'juj pula adalah dua bangsa, yakni dari keturunan Nabi Adam AS, yang dahulunya banyak membuat kerosakan di muka bumi ini. Lalu batas daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Zulkarnain dan pengikut-pengikutnya dengan dinding yang terbuat dari campuran besi dan tembaga. Maka dengan itu mereka tidak dapat keluar sehinggalah hampir tiba hari kiamat. Pada ketika itu dinding yang kuat tadi akan hancur, dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj dari kediaman mereka lalu kembali membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Apabila ini telah terjadi, maka ia menandakan bahawa hari kiamat sudah dekat sekali tibanya. Cuma sedikit tambahan daripada saya dalam sebuah hadis dalam kitab Fadilah Amal,
yang saya pernah baca dahulu. Bila Allah Ta'ala nak turunkan bala pada satu tempat tu, disebabkan kemungkaran ataupun kefasikan terlalu banyak, ataupun maksiat terlalu banyak, semua akan kena. Orang fasik, orang baik, orang jahat, orang soleh pun akan kena. Cuma di akhirat nanti akan diasingkan, mengikut golongan-golongan lah. Fasik satu barisan, orang baik ataupun soleh dengan satu barisan yang lain, tidak disamakan. Cuma azab yang sama akan terima kepada semua golongan di atas muka bumi ini. Di akhirat nanti akan dibezakan lah mengikut golongan tertentu, yang baik ataupun yang buruk. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.